Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu menjalani, kamu pergi, pasti mendapat akan kamu oleh mati, walaupun kamu itu bersembunyi dalam peti besi yang sangat kokoh sekalipun. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kepada kita usia lagi untuk menyambungkan tugas kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita boleh lagi mengecapi pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, yang mana kita hidup di antara Jumaat ke Jumaat saja tu sudah pun ada fadilatnya. Allah Ta'ala kurniakan al-jum'atu bainal jum'ati mukaffaratun bainahunna iza jatanabal kabair. Hidup antara Jumaat ke Jumaat tu saja sudah pun ada janjian kifarat dosa-dosa kecil. Dengan syaratnya kita menjauhi daripada segala dosa-dosa yang besar. Ini rahmat nikmat Allah Ta'ala kepada orang mukmin, supaya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas demi nafas, 124,000 nafas sehari semalam kita duduk nafas ni. Kalau bolehnya jangan diputuskan ingatan kita, alaqah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita lupa juga pada hari dibangkitkan kembali kepada kubur masing-masing. Itu dinamakan juga hari tersebut Yaumul Jama'i.
hari beripung. Maka kerana itulah hari Jumaat ni dipanggil Jumaah atau Jumaah atau Jumuah, dia baca dua nah. Kenapa? Kerana aktiviti kita pada hari Jumaat ni dilatih oleh Allah Ta'ala dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita beripung, beripung latihan supaya bila ditiup sangkakala yang kedua tidak terkejutkan kita. Itu dalam suratul Yasin Allah Ta'ala hikayat, ya wailana qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berkata orang yang syaqawah, orang yang celaka, orang yang dibinasakan Allah Ta'ala akhirat kelak, bila bangkit daripada kubur masing-masing, Allah Ta'ala hikayat awal-awal lagi perkataan itu walaupun belum diucap lagi. Ya wailana, celakalah kita. Man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat ketiduran kami. Ini dia tak tahu siapa yang membangkitkan dia. Kita orang mukmin diajar setiap kali bangun daripada tidur sehinggalah nak tidur balik malam kat celak mata hingga nak pejam mata balik tu, mulut senantiasa sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Celak mata tu kat mujunya itu kalau bahasa Melayu lah. Bahasa Arabnya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alaihin nusyur. Sehinggalah kita nak tidur balik nak menyengging atas katilnya, bismillah wada'tu jambi bismikallahumma ahya wa amut. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut doa-doa, puji-puji, zikir-zikir nama Allah supaya hati kita tu tidak mati. Alhamdulillah para hadirin semua, pihak surau pada hari Jumaat ni minta hamba supaya ulah bab yang terakhir daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki, guru bagi kebanyakan tutup guru pondok yang tua-tua yang buka pondok di Indonesia kita ni. Antara lain tutup guru kepada hak buka pondok tempat hamba mengaji, iaitu pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Ayah Sing, Tok Guru Haji Hashim, Tok Ayah Pa, Tok Guru Haji Mustafa, Tok Guru Haji Abdul Aziz, Ayah Zik, dan pondok-pondok lain pun kebanyakannya anak murid tuan pengarang kitab ni lah, iaitu Penawar Bagi Hati. Beliau meletakkan bab yang terakhirnya, bab yang ke-10, pada menyatakan ingat akan mati. Kita orang hidup ni sipir dia dah mesti mati, pasti. Wajib syarak Tuhan sebut dalam Qurannya, kullu nafsin dha'iqatul maut, dia panggil wajib syarak yang aridi. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengecapi mati. Dan mati ini makna kita duduk letak sama-samanya, manusia akan temui ilahi. Itu makna mati. Manusia akan temui ilahi, makna manusia akan jumpa dengan Tuhan. Kerana daripada Tuhan kita mari, ke Tuhan kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kita ucap bila dengar khabar kematian, padahal bukan hanya hak mati saja kena kata inna lillahi ni. Apa sahaja benda-benda yang mendatangkan musibah. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita gembira bagi orang yang sabar, orang yang bersifat dengan sabar. Bila mengena ke atas mereka musibah, maka mereka tidak hanya kata, bahkan dalam jiwa mereka tu berhakikat, menjiwai, dia panggil tu berhakikat dengan hakikat inna lillahi, sesungguhnya daripada Allah Ta'ala kita datang, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepada Allah raji'una, kita akan kembali. Maknanya kita tak boleh lari, tak boleh lari, tak boleh lepas dengan Tuhan. Gilah ke mana pun, berlarilah ke mana pun, tak boleh lepas dengan Tuhan. Sebab itulah nak buat gapo Tuhan tu buatlah. Tapi ingat, mu akan mati. I'mal syi'ta fa innaka mayyitun.
i'mal syi'ta, beramallah, buatlah kerja gapo nak buat. Nak buat baik buat, nak buat jahat pun buat. Tu orang panggil tahzir tu. Orang panggil menakuti. Supaya seorang ayah ayatkan anak dia, buat. Tulis nyakit tu anak gitu. Ni buat, bukan makna dia suruh tu. Dia bukan suruh. Tapi orang panggil mengancam. Poting lah poting. Boleh nyakit lah apa ni. Kalau anak bodoh, abah aku suruh poting sekolah, orang poting ya. Bukan abah dia suruh poting, tapi ancaman. Poting lah kelas ngaji. Balik rumah boleh nyakit, boleh rotan, boleh nyepak ke apa macam tu. Gitu juga. Syarat kata i'mal syi'ta. Buat kerja nak buat berapa ikut mu. Kemahuan mu nak buat. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu tu akan mati. Bagaimana lagi dalil nak yakin kata kita pasti juga akan mati. Sedangkan ramai mana dah orang hak sebelum pada kita telah pun mati. Tu nenek kita. Waris kita. Saing sahabat kita, banyak mana dah hak mati. Dia pun berjalan seperti kita juga. Makan nasi seperti kita juga. Bercakap seperti kita juga. Hidup sebelum pada dia mati pun seperti kita juga. Tapi tiba-tiba tak ada dah sekarang. Itu dalilnya kita pun akan menyusuri mereka. Sebab itulah kita lalu ke kubur bukan yang duduk paling tak tahu. Jangan. Disuruh kita beri salam kepada orang ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Sejahtera ke atas kamu hai penduduk kubur. Antum sabiqun, kalian tu mendahului kami. Wa nahnu lahiqun, dan kami pula akan menyusuri kamu, akan menghubungi kamu, akan menyusuri kamu. Ini ucapan begini ni supaya sentiasa kita ni merasai bahawasanya kita pun akan mati. Jadi bukan hidup semata-mata hidup gitu, tidak. Soalnya mati itulah kehidupan yang sebenar. Nabi SAW sabda, An-nasu niyamun. Sesungguhnya bermula manusia tu, katanya Nabi, tidur. Kita ni duk jaga, duk jalan kemari ke sana kemari, kerja urusan tu urusan. Sebenarnya tidur. Idza matu, bila mati mereka itu manusia, intabahu, barulah mereka terjaga. Itu. Jadi kita duk jalan, duk sedar, nampak macam sedar, tapi sebenarnya mati. An-nasu niyamun, sesungguhnya manusia tu mati. Bila mereka tu sedar, ataupun sesungguhnya manusia tu tidur. Niyam makna tidur. Sesungguhnya manusia tu tidur. An-nasu niyamun, sesungguhnya manusia tu tidur. Idza matu, bila mati mereka itu. Bila sampai roh di halqum tu kan, nampak perkara yang hak dengan perkara yang batil. Iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Bila sampai roh di halqum kita. Tuhan kata wa antum hina idzin tanzurun. Kalian ketika tu hai manusia, ketika mana sampainya roh di halqum. Iza balagatil hulqum ai balagatir ruhil hulqum. Bila sampai roh di halqum. Orang panggil ghargharah. Ghargharah maknanya pintu taubat bagi seorang individu manusia tu tertutup. Saat tu saat ghargharah. Kalau pintu taubat ramai-ramai manusia tertutup tu saat ketika mana matahari naik ke pihak barat. Kiamat besar dia panggil alamatus sa'ah al-kubra. Sama asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat bagi tiap-tiap diri kita pulanya bila sampai roh di halqum. Itu. Bila sampai roh di halqum, wa antum hina idzin tanzurun. Engkau ketika itunya dapat lihat perkara yang hak. Nampak perkara yang sebenar, perkara yang hak, syurga ke, nikmat-nikmat syurga ke. Atau kalau dia ahli syaqawah, nampak neraka, azab-azab neraka. Maka ketika itulah merunyuk, dia takut sungguh-sungguh. Itu belala nampak ruh dia sendiri tu. Tu tengok. Bagi orang yang sa'adah, orang yang bahagia,
Saat dia nampak roh di halqum tu, saat dia nampak orang panggil tempat dia, Allah Ta'ala janji baik pada dia. Sempat lagi dia nak bertazkirah kepada orang, seumpama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ni orang yang sangat warok. Dia pergi buat haji di Mekah. Nah, tiba-tibanya kain dia cari, dia pinjam jarum kenalan di Mekah untuk jahit. Nah, bila jahit siap, dia terlupa nak hantar balik jarum tu. Maka dia pun terbawa jarum tersebut sampai balik ke negeri dia, Baghdad sana, Syam sana. Nah, sampai di rumah teringat, Allah, jarum sebilah orang dia pinjam di Mekah tu tak ingat nak hantar. Pesan ke bini dia, sampai balik kita musafir pula ke Mekah. Musafir pula, baru siapa nak musafir pula. Ada apa hal? Tanya bini dia. Dia kata, Allah, tak ingat nak hantar jarum sebilah. Ini orang warak. Kita agak kalau jarum sebelah, apa ke dia halal berhalal lah ni. Bukan duit juta-juta, jarum je. Tapi ada orang warak ni bagi orang, dia tahu main harta orang, hak anak Adam. Yuaddi ila haqqi adamiyyin, mengembalikan hak anak Adam. Tu sampai balik berangkat pula, bukan macam sekarang ni naik flight apa, naik unta tu. Berapa bulan perjalanan pula nak pergi ke Mekah. Semata-mata nak hantar jarum. Siapa-siapa muka binti kata, tidak balik dah kata. Lupa nak hantar jarum itu. Allah, ini orang warak. Bukan moyok macam kita moyok ni. Hak orang kita sapu, hak kita kedekut hangit tu gitu. Nah, orang warak ni, sebilah jarum hak orang pun jaga hantar. Maka saat dia nak wafat, Allah Ta'ala bukakan tempat dia duduk dalam syurga. Sampai roh di halqum, iza balagatil hulqum tadi, wa antum haina idzin tanzur. Nampak tempat dia kesenangan dalam syurga. Maka dia pun berpesan kepada hadirin yang hadir ketika mana saat dia sakaratul maut, ghamaratil maut, saat mabuk mati, sakit nak mati tu, dah sempat lagi dia pesan sebelum roh tu naik pakai mulut tu. Ya tahu? Limithli hadza falyamalil amilun. Seumpama ini yang Allah Ta'ala balas pada aku, falyamalil amilun, maka teruskan beramal, hai orang-orang yang beramal. Jangan putus asa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kita rasa puas, boring, jangan. Karena kita sekarang ni sedang menuju kepada Allah, sedang menuju kepada mati. Baik. Kata Syekh Qadir Mandili, ketahui olehmu akan bahawasanya ingat akan mati itu kelakuannya ni sifat yang dipuji. Jadi ingat ke mati itu sifatun mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak. Ingat ke mati. Jadi kalau kita hidup sehari tak ingat ke mati, ingat ke hidup semua. Kita ingat ke hidup semua. Plan dah, esok nak buat berapa, lusa nak buat berapa. Nak ustaz. Alalah. Sebulan, setahun tu siap dah jadual dia ada tu ni. Esok di mana ceramahnya, lusa, setahun cukup. Orang telefon, maaf penuh lah jadual tahun lepas. Alalah ustaz lagi kuat tak ingat ke mati. Jadi ingat ke mati ni sifatun mahmudatun, sifat yang terpuji. Yang dipuji oleh syarak. Bukan setakat dipuji, lagi yang dituntut oleh syarak. Syarak tuntut. Talabul fi'li, tuntut ingat. Syarat tekan atas kita supaya ingat ke mati. Sebab tu dalam Quran tu banyak tu sebab mati ni kah? Antara lain ayat hang baca tadi. Ainama kuntum apa? Ainama kanu apa tadi? Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu lari ke mati ke lagu mana ke tak usah ke mati ni, tengok mati pak larilah ke mana pun Tuhan kata, walaupun mu duduk dalam peti besi yang kukuh, yang tak boleh nak masuk benda lain, yudrikumul maut, pasti kamu akan mendapati akan kamu oleh mati. Dan adalah ia, yakni ingat ke mati ni sebab bagi membanyakkan ibadah. Ya dah.
Nah, bila ingat kemati, takut kemati enggak, Allah bakit dia lah apa? Nak apa? Memperbanyakkan orang panggil ibadah. Nah, sebab apa? Sebab dunia ni tempat sementara. Nah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam, nak makan hasilnya akhirat kelak. Maka dengan sebab kita ingat kemati itulah memperbanyakkan ibadah. Dan sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Jadi sebab bagi kita hilangkan orang panggil hubbud dunia, cinta pada dunia. Dan angan-angan, mana tulul aman, panjang angan, duk rencana situ, rencana nak buat itu, nak buat ini. Itulah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil ladzati. Perbanyakkan oleh kamu akan menyebutkan hazimil ladzati, yang memutuskan bagi kelazatan, kesedapan. Gapo dia yang memutuskan bagi kelazatan, kesedapan? Iaitu mati. Tuh Nabi sendiri suruh aksiru, banyak ingat ke mati. Pak kita gak. Nah, mati ni duk berasa jauh semua. Nah, gapo? Kerana muda lagi boleh menapah, ingat boleh menapah. Ini. Maka kerana itulah hati kita tu kerah. Sebab apa? Sebab kita rasa mati tu jauh dengan kita. Nah, padahalnya mati itu semakin hampir. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap yang mendatangi itu semakin dekat. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap yang mendatangi itu semakin hampir, bukan semakin jauh dah. Katanya umur berapa dah pak cik? Umur 80. Allah, panjangnya umur pak cik. Panjangnya. Sebenarnya bukan panjang, semakin pendek. Tak ada usia orang ni semakin panjang. Keluar saja manusia atas muka bumi, menawar, menyapah dekat. Ia nak mendekati mati dah. Dekat dengan mati. Cuma tak tahu bila. Rahsia Allah Ta'ala. Nah, kalau tahu mati bila ni kak, Allah, tak ada dalam macam kita sekarang duduk angan-angan nak buat itu, nak buat ini, cita-cita nak buat dunia kita lebih besar lagi, lebih maju, lebih hebat, ataupun lebih-lebih lagi nak buat maksiat pula. Duk fikir dah rencana nak buat maksiat tu, maksiat ni. Tak ada. Kalau tahu mati bila, tengok macam orang kena hukum jatuh, hukuman penjara apa, gantung sampai mati. Tak ada dah dia nya dah. Pakai duduk istighfar, zikir, tahu dah mati. Sebab itulah kita tu tak boleh nak hina orang. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hujung sudah orang tu. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya sanya amal tu dikira yang akhir, yang sudah. Orang tu buat kerja jenayah. Kemudiannya dihukum gantung sampai mati. Saat dia nak dihukum gantung sampai mati tu, kita tahu ke tak dia taubat ke lagu mana? Tu. Tak tahu kita. Nak dia tahu dah dia akan mati. Kalau kita ni tahu dah lepas ni pukul 2 kita kena bunuh atau dihukum gantung, ada lagi kita nak relax-relax, goyang kaki, minum kopi dulu, ngopi-ngopi dulu. Tak ada dah. Ya Allah, apalah dosa hamba, ya Allah, banyaknya dosa hamba tak silap, bawa tangguh dosa pergi jumpamu, ya Allah. Siapa-siapa pak agak asyhadu an la ilaha illallah ngucap dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati. Man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, masuk ia akan syurga. Sah. Berbanding kita orang hak tak ada buat jenayah dunia ni lah, Gi mari duduk tengah ngopi di kedai restoran, mati mari. Tak ada minum kopi, mati situ. Tak ada buat sedia air apa. Tengok. Sebab tu kita tak boleh nak kutuk kesudahan manusia. Kita tak tahu kita baik ke, orang lain buruk ke, orang lain baik ke, kita buruk ke, kita tak tahu. Nak-naknya kitanya banyakkan ingat sesuatu yang memutuskan lazat. Kerana apa? Fa innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu.
Kerana sesungguhnya mati itu tidaklah disebutkan dia mati pada ketika banyak angan-angan dan banyak cinta dunia, melainkan Nabi kata mensedikit dia akan cita-cita, angan-angan dan cinta akan dunia. Dan tiada disebut akan dia akan mati ni. Nah, tiada diingatkan akan dia akan mati pada ketika sedikit amal ibadat, melainkan membanyaklah ia seorang akan amal ibadat. Jadi Nabi kata ketika mana kita ingat kemati tu, ketika tu kita ni banyak angan-angan, cinta sangat pada dunia. Memanglah sifat kita dah cinta ke dunia ni. Allah Ta'ala kata wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nasia ni tuhibbunal mala, cinta ia akan harta. Cinta setara mana? Tuhibbunal mala hubban jamma, sebagai cinta yang sangat banyak. Memang dah kita cinta kereta ni kan, memang cinta yang sangat banyak. Tidaklah ketika mana kita ingat kemati, saat kita tu bersifat dengan panjang angan-angan dan cinta pada harta dunia, melainkan akan disedikitkan cinta pada dunia dan panjang angan-angan. Itu sebab apa? Sebab ingat kemati. Dan tidaklah seorang yang ingat kemati, saat dia ingat kemati itu sedikit amal ibadat dia, pasti dia akan memperbanyakkan amal ibadat dia. Sebab apa? Dia yakin kemati. Dia buat kerja gapo ni nampak dah mati. Akhirat. Semaya untuk akhirat, untuk pahala, untuk syurga, takut ke neraka. Yang paling kurang dah tu ikhlas tu hebat dah tu kalau boleh gitu tu. Ikhlas mukhlisin dia panggil. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak diperintahkan mereka itu manusia ibadat pada Allah, melainkan supaya ikhlas mukhlisin. Ikhlas mukhlisin ni maknanya ikhlas dia wa amal taat perintah Allah Ta'ala, imtisalu awamir wajtinabun nawahi, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah, kerana mengharapkan pahala, ganjaran baik, syurga, dan takut dengan dosa dan neraka, azab seksa Allah Ta'ala. Itu tinggi dah tu. Tak usah bicara hak paling tinggi lagi lah. Ikhlas mukhlasin hak tu semata-mata kerana nak redha Allah Ta'ala, liyuriduna wajhah, semata-mata nak zat Allah Ta'ala, artinya nak redha daripada Allah, nak kasih cinta Allah Ta'ala. Hak tu tinggi lagi. Kita buat amal ibadat gapo biar nampak akhirat pun wujud dah. Nah, sedekah kok tabung masjid, nampak gapo? Akhirat. Bukan nampak orang kiri kanan, bukan nampak orang kiri kanan wi kata aku ni dermawan lah kuat sedekah. Hak tu sihat tu. Hak tu hak batal amal tu. Nah, hak tu yang mensia-siakan amalan kita, haba'an mansura, jadi debu berterbangan bila bangkit akhirat kelak tu. Jadi kalau orang tu ingat kemati, saat dia tu ingat kemati, dia tu sedikit amal ibadah, jadi memperbanyakkan amal ibadah. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hazimil ladzatil maut. Artinya banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan. Apakah hazimil ladzati? Al maut, iaitu mati. Ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat tanya Nabi, ayyul mu'minina akyasu? Siapakah orang mukmin yang bijak laksana, bijak cerdik, pintar? Ada PhD ke, ada master ke, ada apa? BA ke, MA ke, PQRSTU ke, lagu mana orang hak cerdik, orang mukmin hak cerdik ni? Qala, lalu sabda Nabi pada menjawab, aktsaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyasu. Nah, Nabi kata orang mukmin hak cerdik, hak pintar, hak bijak ni ialah aktsaruhum lil mauti zikran. Yang paling banyak orang mukmin tersebut tu ingat kemati. Itu. Wa ahsanuhum, dan yang paling elok mereka itu orang mukmin, lima ba'dahu isti'dadan, bagi barang yang kemudian daripada matinya buat persediaan. Nah, bukan ingat mati bukan begitu. Nah, kita renung tafakur. Ya Allah, kalau aku mati kat, dosa banyak lagi. Nah, amal kurang. Hak kurang tu pula tidak benar-benar ikhlas, campur riak, mujuk, sum'ah. Lagu ni kau aku nak bawa amal jupukmu itu, malunya aku. Itu.
Maka dia pun membaiki amal ibadat dia. Buat apa? Isti'dad liyaumil ma'ad. Buat persediaan untuk hari kebangkitan, hari dibangkit akhirat kelak. Karena itulah kehidupan yang sebenar. Nah, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bakok, yang kekal. Azali, sama-sama, tak ada mati dah kita pagi. Jadi kalau saat nak mati itu syakawah, maka gelaplah masa depan kita. Itu. Kalau saat nak mati itu saadah, maka saadahlah siapa ke selama-lamanya. Jadi mati itu penentuan tu. Mati itu sebagai penentuan. Jadi saat kita hidup semaya, duk mengajar, duk mengaji, duduk itu, duduk ini, belum tentu lagi. Belum tentu, tapi jangan tinggal semaya. Lama kata, kalau gitu agak kita semaya, baik dosa semaya, jangan. Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Nabi kata, tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita duk semaya, duk ibadat taat ke Tuhan? Dah semua Tuhan tentu sedia kala dah. Orang tu saadah ke syakawah ke gapo. Tak ada guna lah kita duk semaya sungguh-sungguh duk ibadat. Tiba-tibanya kalau ketentuan Allah Taala kita tu orang ahli neraka juga. Kalau kita ni orang panggil buat maksiat gapo ketentuannya kita ahli syurga juga. Kalau gitu buat semaya, seorang ibadat lah tu. Ya Rasulullah, surah ke gapo dalam ilmu Allah Taala, dalam iradat Allah Taala. Nabi kata jangan. Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Nabi jawab itu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Kita tahu mana kita tu ahli saadah kata? Tahu dah? Tak tahu. Tu tak tahu apa ada dalam ilmu Allah, dalam iradat Allah, kita tak tahu. Yang nyata pada kitanya bila benda tu Tuhan buat. Apa hak Tuhan tentu sedia kala dia buat. Dia baru buat sekarang ni, dia tengah buat ni, kita mari semaya. Kita tengah buat kita ni. Apa hak dia tentu dah. Sedia kala lagi dia tentu kita mari semaya sini, duduk sah ni, duduk atas jadah ni, ilik kanan ke ilik kiri. Sedia kala dah. Dia tentu sedia kala dah. Baru nyata sekarang ni. Pas kita nak tahu mana saat mati kita nanti di depan tu baik ke buruk, kita tahu mana? Tak tahu. Maka tak tahu jangan kita buat perasa macam tahu. Buatlah amal yang boleh mempermudahkan kita tu bagi apa barang ia dijadikan. Kalau gitu husnuzan, sangka baik, mudah-mudahannya aku ni Allah Ta'ala tentu ahli syurga, ahli sa'adah. Maka dipermudahkan kita beramal dengan amalan ahli sa'adah, ahli yang bahagia. Mana? Tobat, wa amal ibadah, ikhlas, redha. Itu. Baik. Ulaikal akiyasu, Nabi kata, mereka itulah orang mukmin yang paling pintar, paling cerdik. Mana? Iaitu orang yang banyak ingatkan mati dan memperelokkan, memperbaikikan amal-amal yang dia nak bawa sebagai bekal akhirat kelak. Tuhan suruh bekal, wa tazawwadu. Berbekallah oleh kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekalan tu ialah takwa. Sebab itulah tiap-tiap Jumaat ni khatib tu sama dosa. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Takwa olehmu akan Allah. Apa takwa Allah tu? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang diperintah oleh Allah dan tinggal apa yang dicegah oleh Allah. Bagaimana kita nak tahu itu yang diperintah oleh Allah dan ini yang dicegah oleh Allah kalau tanpa ilmu? Maka sebab itulah Imam Ghazali dalam kitab yang terakhir yang dia karang iaitu Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Prinsip-prinsip orang nak jadi hamba benar-benar kepada Allah dalam menuju ke syurga Tuhan sekalian alam. Maka diletakkan orang panggil halangan seseorang yang nak jadi hamba kepada Allah ni ada beberapa banyak uqubat, dia panggil halangan-halangan, roblok-roblok yang mesti dia kena berjaya melepasi setiap roblok tadi. Maka roblok yang pertama ialah aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Aqabah ataupun roblok, halangan yang pertama seorang nak jadi hamba kepada Allah tu ialah halangan menuntut ilmu. Itu.
Jangan kita rasa orang panggil nutu ilmu ni benda sampingan dalam hidup dia tak. Benda yang paling fardu, paling asah. Karena ilmu agama kita ni dibina di atas ilmu. Dinuna bunyanu 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita ni dibina di atas ilmu, bukan semata-mata munasabah akal, bukan. Mesti dengan ilmu. Nah, kalau munasabah akal tak munasabah lah. Adanya orang panggil tiup sangkakala yang kedua, bangkit balik manusia daripada kubur masing-masing. Sedangkan bila kita gali kubur kat manusia tu banyaknya jadi apa? Hacul lebur dengan korok dah. Nah, kalau munasabah akal, tapi tidak semata-mata munasabah akal. Dengan ilmu dibinanya agama ni. Maka sebab tu ada di kalangan orang-orang Islam ni dia serupa pemikiran dia dengan orang falsafah. Mana? Akhirat esok bangkitnya tidak dengan jasad, tapi dengan roh sahaja. Ada. Ada orang berfaham seperti itu. Hukumnya apa? Kalau mengikut kita orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kufur, kafir siapa yang tikak gitu. Bisalasatin kafaral falasifatul idah idh ankaruha wahyal musbatta ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara tu dikafirkan puak falasifah oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mereka ahlul falasifah ni menafikan 3 perkara yang sabit dengan dilalah qat'iyah, tidak boleh diingkari dalam Quran dan hadis menyatakan. Apa yang pertama? Ilmun bijuz'iyyin. Ilmu Allah Ta'ala dengan secara halusi. Kata falasifah, Allah Ta'ala hanya tahu kulli. Mana? Umum. Contoh seperti rambut kita, Allah Ta'ala tahu. Berapa helai rambut, Tuhan tak tahu, kata falsafah. Kafir tu. Tuhan tahu juz'i dan kulli. Tuhan tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut ada di atas kepala kita pun Tuhan Maha tahu. Gitu dah. Ilmun wa hudus wa habhar wa alam. Kata falsafah dah, alam ni semula jadi, koding, tak ada siapa menjadi. Dia sedia kala gitu je. Beginilah tabiat ataupun ilat gitu. Yang terakhirnya wa hasyrun li ajsadin. Dibangkit kitanya dengan jasad wa kanat maitah, padahal dahulunya kita ialah bangkai mayit. Nah, kata falsafah dah, kita dibangkit hanya dengan roh. Itu. Ada tu kelompok-kelompok seperti itu tu. Tahulah di Putrajaya ni ada ke tak, wallahu alam lah. Kalau di tempat hang duduk Sungai Buloh ni dekat dengan kata Damansara tu ada. Nah, ya tok guru tok syekh tarekat apa tak tahu. Anak murid dia mari cerita kata tok guru dia tak semaya. Tak semaya sini. Tak semaya. Dia tanya tok guru dia, kenapa tok guru tak semaya? Tok guru dia jawab, bermula sembahyang, bermula kok macam kita lama, kita tak jawi lama tu cakap ada tu ni. Bermula sembahyang itu ialah sanaman jasmanimu, dia kata. Yang mana jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Ayat tu macam sedap dah. Tapi kafir tu bukan setakat sesat. Dia tiap-tiap sesat belum tentu kafir. Tiap-tiap kafir tentu sesat. Ada hak sesat tak tahap-tahap kufur ada. Tapi tiap-tiap kufur tu sudah pasti sesat. Itu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Siapa aja itu. Ni ada ni di kalangan kita ni, nak ayatnya jahil tak jahilnya orang masyarakat lah ni. Tengok dalam Facebook ke apa lah. Macam-macam masyarakat kita bercakap Tuhan ni makhluk halus lah. Nah, macam-macam muka nakir pun nak saung lah, macam-macam. Nak ayat kata tahap keilmuan masyarakat kita ni walaupun zaman moden, zaman maju, mudah nak dapat ilmu, mudah nak mengaji, mudah nak dapat maklumat, tetapi basic-basic fardu ain pun nampaknya belum lepas. Tak lepas fardu ain tu orang cakap gitu. Dia tak tahu bahawasanya kata i'tiqad, berpegang, meyakini bahawasanya bangkit nanti hanya dengan roh, itu kufur wal'iyadzubillah. Lepas tu kita bangkit nanti dengan apa? Dengan jasad. Roh dengan jasad sekali. Itu dah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti. Nabi kata bermula mereka yang berakal pintar itu ialah mereka yang menghisap ia akan dirinya, mengira-ngira dia.
Nah, hitung diri dia, bukan dia hitung diri orang lain tu. Kenapa? Kerananya sebesar-besar kitab yang kita kena bacanya akhirat kelak ialah kitab diri kita sendiri. Iqra dalam buku catatan amalan nanti bila diberi kepada kita tu, di kepala ayat, di kepala muka surat dia tulis Iqra kitabaka. Kafa bi nafsikal yauma hasiba atau kama qala Allah. Nah, baca olehmu kitab kamu. Memada bagi kamu dengan membaca kitab kamu sendiri itu, pada hari kamu akan dihitung, dikira, dihisap oleh Allah Ta'ala. Maka akhirat esok ada orang yang masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Ni payah nak dapat kan? Ni payah nak dapat. Sayyidina Umar sendiri itu ialah orang yang mula-mula sekali dihisab, tapi hisaban yasir. Hisab yang mudah. Lagu mana hisab yang mudah? Iaitu Allah Ta'ala direct. Sebut apa hak dia buat amal tanpa didengari oleh satu makhluk apa pun, wala malaikat sekalipun tak. Tuhan kata mu buat amal ni hijau dosamu. Maka ni aku hapus semua dosa-dosamu. Aib-aibmu semua aku hapus semua. Kenapa mula tutup aib-aib manusia? Dia ada aib manusia yang tak boleh kita buka. Seumpama aib orang tu tak semaya ke, atau buat hijau dosa, minum arak ke, itu aib-aib yang bersifat peribadi, tak boleh kita berjaja kata tidak boleh. Mana ayyara di akhihi dzambin lam yamut hatta ya'mal. Siapa dia yang menjaja aib saudara dia, tidak mati dia, melainkan dia sendiri akan buat pula aib saudara dia yang dia jaja ke orang. Tapi di sana ada orang panggil perkara yang jenis keaiban yang wajib kita kena suarakan kepada masyarakat. Itu masyarakat kita kena faham tu. Apa seumpama orang mengajar yang salah-salah. Itu wajib kita kena tahzir, kena royak kepada ramai. Jangan mengikuti perkataan ni. Kenapa? Ini salah. Tapi orang kita ni ada juga hak berasa juh doa kata ni. Ya juh ni tak boleh fikir dengan akal. Dia kena ikut saluran agama. Kata kan? Apa ni ustaz buka aib orang? Bukan aib tu. Itu kewajipan kita kena royak kepada orang. Tahzir manusia jangan mendekati, jangan mengaji, jangan menghampiri fahaman-fahaman seperti ni yang dibawa oleh tokoh-tokoh seumpama ni. Contoh. Itu bukan aib lagi tu. Buka aib ni gini. Seseorang tu subuh lewat homo, pukul 11, pukul 10, subuh gajah, subuh dinosaur. Kita pun berjajah. Tu iman ni berat ni. Subuh dinosaur ke setakat gajah. Tu bukan aib. Sebab apa? Lewat semaya atau tak semaya, minum arak, dosa-dosa bahasa jenis peribadi, itu tak boleh kita nak jajak aib kepada orang ramai. Itu kena beza dah. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kafa bil mauti wa'izah. Ini Nabi sabda, kemudian Sayyidina Umar dia okey perkataan ni, dicicing dia. Sebab apa? Sebab zaman dulu tak ada handphone lagi dekat sini. Benda alat orang duk tengok, duk genu, duk gila, itu cicing lah. Macam zaman sekarang ni, hok duduk tengok pegang tangan semuanya gan ni. Cicing dah harus sebagai perhiasan. Dulu bukan setakat perhiasan cicing ni. Tapi duduk gosok gilak-gilak, tengok, merenung. Sayyidina Umarnya okey perkataan Nabi ni. Kafa bil mauti wa'izan. Memada dengan mati itu wa'izan, sebagai memberi pengajaran. Itu. Cukuplah mati sebagai pengajaran. Itu saja cukup. Pendek cakapan Nabi, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau benar-benar kita boleh menjiwai, memaknainya dalam hati kita, insya-Allah hidup, hati kita akan hidup. Hidup bagaimana? Yakni berbangkit untuk mempersiapkan bekalan selepas daripada mati. Karena kita yakin bahawasanya mati itulah kehidupan yang sebenar. Adapun dunia yang kita hidup sekarang ini ialah kehidupan coba, darul ibtilah, negeri tempat coba, tempat ujian, tempat cubaan. Cuba ni tidak dengan hak susah saja, hak senang pun cuba, hak susah pun cuba. Ibadat pun cuba, maksiat pun cuba. Kita ingat kata cuba ni dengan hak susah saja, tidak. Sebenarnya cubaan ni meliputi semua sekali, apa sahaja.
baik buruk, suka duka, hidup mati, susah senang, kaya miskin, sebenarnya semua adalah cobaan daripada Allah Taala. Dan kita tu tidak berhak tanya Tuhan, kenapa Tuhan buat aku begini, tak boleh. Yang sepatutnya kita tu kena buat kerja kita, nanti kita akan ditanya. La yus'alu amma wa hum yus'alun. Tidak berhak manusia tu nak menanya Tuhan. Yang sepatutnya manusia tu akhirat kelak akan ditanya. Jadi kita tak boleh tanya Tuhan, buat apa Tuhan buat gini saya, buat apa Tuhan? Tak boleh gitu. Tu tukar tu. Bertukar dia pula jadi Tuhan tu ni. Tak boleh gitu. Tuhan tu akan tanya kita. Ketika mu dijatuhkan dalam maksiat, apa tugasmu sebagai hamba? Tu kita kena jawab. Bukan kata, apa Tuhan? Tanya gitu. Kalau kita jawab kena. Maka syurga kita. Tobat itu Tuhan. 10 kali tobat. 1,000,000 kali aku uji mu dengan maksiat. Tobat aku tak putus dengan rahmat-Mu itu Tuhan. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang tobat daripada dosa seperti tak ada dosa, syurga. Tapi sebaliknya kalau kita jawab, Tuhan tanya, mu diuji dengan dosa, dengan maksiat, apa tugasmu sebagai hamba? Mula-mula tobat juga Tuhan, lepas tu 2, 3, 4 kali malah dah tobat, letih dah buat pula, buat pula, tobat buat pula. Neraka lagi. Neraka lagi. Neraka lagi. Tu. Jadinya kita tu kena buat kerja hamba. Tuhan buat kerja Tuhan. Gitulah. Dan ketahuilah olehmu bahawa semati itu huru hara yang sangat besar. Jelas sungguh. Nabi kasih Allah Ta'ala tu siapa berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut au ghamaratil maut. Huwa hara sungguh. Tu Nabi kasih Allah tu. Hak dijamin syurga, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tapi tetaplah merasai sakit mati, tetap. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Saat-saat sakaratul maut tu Nabi berdoa. Sehingga Nabi pun royak pula, khabar pula. Innal mauta la sakarat. Sesungguhnya mati ni sakit, mabuk, hara yang amat dahsyat. Itu. Dan ada pada menyebutnya mati itu manfaat yang maha besar. Ya sungguh. Ingat kemati ni kan, manfaat dia sangat besar. Menyebabkan kita tu takut nak buat maksiat. Takut orang panggil nak angan jauh-jauh tu dulu amal, rasa panjang lagi masa hidup kita. Takut. Sebab apa? Sebab mati tu pasti. Macam ambo cerita dah. Dulu ambo pernah pergi syuting di Indonesia, di Surabaya. Naik gunung Bukit Bromo tengah malam. Turun pagi-pagi turun sampai ke bawah tu, berhenti makan kedai sebelah jalan ni, duduk atas kursi tu, tengok ada satu pintu gerbang besar. Dia tulis apa? Rumah masa depan. Dia tulis gitu, rumah masa depan. Tengok kat belakang pintu gerbang tak ada sebutir rumah pun. Adanya ke apa? Batu nisan belakang dekat sini. Tika tu tak selera nak makan bakso dekat sini. Sebab apa? Rumah masa depan. Allah. Ni rumah masa depan punya. Itu. Kat kita tak letak gitu. Tanah perkuburan Islam. Tu hari-hari duduk lalu tepi kubur tu tak berasa nak sampai situ juga kita, jasad kita sesatnya. Sebab apa? Tanah perkuburan. Aku hari hidup lagi beres. Jadi kalau nak ingat kemati sungguh, mesyuarat molek je kiki kapung ke apa, ada signboard tanah perkuburan cabut, tulis ke apa? Rumah masa depan. Hak tu rumah masa depan. Kalau kita duduk hipung duit nak buat rumah masa depan 3-4 tikak, banglo besar-besar sebutir rumah so. Hak tu tinggal tu. Rumah masa depan sungguhnya hak tu dalam kubur. Allah, hamba jadi tak selera nak makan. Apa? Ruh dia masuk dalam perut kita. Itu. Ya sungguh Al-Quran kata alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang takasur. Apa takasur? Berlomba-lomba pada dunia. Sehingga bila hatta zurtumul maqabir, sehingga dia pergi ziarah kubur. Katanya ulama, sama ada dia tu tak sedar tak ziarah kubur ketika mana dia hidup. Nabi suruh ziarah kubur. Zurul qabr, zurul kubur, apa? Dalam hadis sebut zurul kubur. Zurul kubura, ziarahlah olehmu akan kubur, fa innaha tuzakkirul mauta,
Karena sesungguhnya menziarahi kubur tu mengingatkan kamu akan mati. Nabi suruh pergi ziarah kubur. Dulu Nabi tegah, memanglah kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, adalah akunya dulu tegah kalian semua daripada ziarah kubur. Sebab apa? Sebab ketika dulunya jahiliah ni bila ziarah kubur ya duk jerit, duk menangis, duk tepik, duduk buat khijau orang panggil apa? Berbiji sabuk dalam kitab-kitab lama sebut dia ni. Nihaya dia apa? Dia panggil apa? Meratap. Itu meratap duduk. Bertepik, soyok baju, gapo duk sebut orang panggil kebaikan si mati, duduk katok atas tanah kubur. Setelah mana budaya tu tak ada, Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya akunya pernah tegah kamu daripada ziarah kubur. Tapi sekarang ni sudah tidak ada lagi budaya tersebut. Fazuruha, ziarah olehmu akan kubur. Kerana apa? Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirata. Karena sesungguhnya ziarah kubur tu menzuhudkan kamu pada dunia. Zuhud ni makna hati kita tu tidak lapar, tidak tomok pada dunia. Itu makna zuhud. Bukan zuhud ni piyah cari piyah tu kuning petik sawah tu bukan zuhud. Tu ngotor yang kata ni. Zuhud ni pakai kemah, handsome, segak tak apa, tapi hati tu tak peluk cium dunia. Itu zuhud. Wa tuzakkirul akhirah wa tuzakkirul akhirata, dan mengingatkan kamu akan akhirat. Ini budaya ni kurang ada kita lah. Zaman aku kecil-kecil dulu kalau di Kelantan ni hari Jumaat pagi ni lepas orang kuliah subuh tu kan. Putih orang pergi kubur, ziarah kubur orang tua dia duduk jiu, duduk baca yasin, duduk tahlil, duduk cabut, bersih kubur. Dulu zaman aku kecil-kecil dulu. Lah ni tak ada dah, budaya tu tak ada. Tak tahu apa jadi hilang. Tinggal raya lah orang ziarah kubur. Ni raya pun jadi tak ada juga dah. Pakat tak mampu gila kubur orang mati, aku orang hidup lagi. Jadi gitu. Ini bahaya. Sedangkan Tuhan kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu pergi ziarah kubur, pergi ziarah kubur. Kalau kita ni tak say, orang panggil ada dalam jiwa kita hubbud dunia, takatsur fid dunia, berlomba-lomba pada dunia, banyak pergi ziarah kubur. Karena itulah rumah masa depan kita. Kalau tidak, kita duduk dalam berlomba-lomba pada dunia, sehinggalah tak khabar mari orang panggil iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai saat ajal seseorang itu tidak dipelewat dan tidak dipercepat wala sesaat. Kanja baru jaga. Aku duduk berlomba tak dapat. Hak sepatut aku kena kejar akhirat, lepas dah lah. Baru mati dah. Maka kan itu mudah-mudahannya kita perbanyakkan ingat kepada mati supaya hati kita hidup hati kita untuk memperbanyakkan bekalan kita untuk akhirat. Maka nak hidup ke hati, jangan kita duduk dengan orang mati hati. Kata Nabi Isa, la tujalisul mauta, jangan kamu duduk dengan orang yang mati hati. Fatamu taqulu bukum, maka mematikan segala hati-hati kamu kalau duduk dengan orang mati. Maka jangan kita bersahabat dengan orang yang hatinya mati, tak ingat kemati. Kerana apa? Kerana hati kita juga akan turut mati seperti hati sahabat kita yang mati tadi. Jadi mungkin cukup setakat tu. Mungkin bab ni tidak habis lah. Kerana panjang ni kalau nak baca habis sebutin bab ni. Jadi mudah-mudahannya dapat manfaat lah untuk kita semua. Sebelum kita masuk dah kah? Masuk dah? Belum lagi? 1 minit lagi dah. Kita doa sikit. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sedikit orang panggil untuk pengetahuan para hadirin semua sebagai perkembangan